Assalamualaikum. Hari ini kita akan sambung bab 2 iaitu subtopik 2.3 pembezaan peringkat kedua. Okey, sebelum ni awak dah belajar pembezaan peringkat pertama. Okey, dianya sama sahaja, cuma kali ini kita akan beza sebanyak 2 kali. Ataupun namanya adalah terbitan kedua. Okey, simbol bagi pembezaan peringkat kedua ialah D kuasa 2Y per DX kuasa 2. Ataupun kita guna F double prime. Okey, kita tengok contoh 11, muka surat 49. Cari dy per dx dan d kuasa 2y per dx kuasa 2 bagi fungsi y sama dengan x kuasa 3 tambah 4 per x kuasa 2. Okey, jadi kita kena cari pembezaan peringkat pertama dan peringkat yang kedua. Okey, kita tengok fungsi ni x berada di sebelah bawah. Jadi kita bawa naik ke atas dahulu. Dia akan jadi macam ni. Okey, kita cari dy per dx dahulu. Kuasa darab dengan nombor yang berada di depan. Dan kuasa berkurang 1. Dia akan jadi 3x kuasa 2. Negatif 2 darab dengan 4. Dia akan jadi negatif 8. X kuasa negatif 3. Okey, x kuasa negatif 3 kita boleh bawa ke sebelah bawah. Okey, ni adalah jawapan bagi pembezaan kali pertama. Okey, untuk cari pembezaan kali kedua. Pembezaan kali pertama tadi kita beza sekali lagi. Okey, kuasa darab dengan nombor yang berada di depan. 2 darab 3 awak akan dapat 6. X berkurang 1. Jadi 6x. Okey, negatif 3 darab dengan negatif 8. Kita akan dapat positif 24. X kuasa berkurang 1. Okey, negatif 3 tolak 1. Kita akan dapat negatif 4. Jadi kuasa negatif 4 kita bawa turun ke bawah. Kita akan dapat jawapan untuk pembezaan kali kedua. Okey, B. Jika gx sama dengan 2x kuasa 3 tambah 3x kuasa 2 tolak 7x tolak 9. Cari g double prime 1/4 dan g double prime negatif 1. Okey, jadi kita kena cari pembezaan kali kedua. Lepas tu kita ganti dengan nilai x yang diberi. Okey, pembezaan kali pertama. 3 darab 2 kita akan dapat 6x kuasa 2. 2 darab 3, 6x, kuasa berkurang 1. Okey, negatif 7x, kita akan dapat negatif 7. Okey, beza 9 dapat 0. Okey, seterusnya kita beza sekali lagi. 2 darab dengan 6, awak akan dapat 12x. Okey, 6x, beza dapat 6. Okey, beza 7 dapat 0. Okey, jadi fungsi pembezaan kali kedua, 12x tambah 6. Okey, jadi kita ganti dengan 1/4 di tempat x. Awak tekan kalkulator, awak akan dapat 9. Dan satu lagi kita ganti dengan negatif 1. Awak akan dapat negatif 6. Okey, kita tengok contoh 12. Muka surat 50. Diberi fungsi fx sama dengan x kuasa 3 tambah 2x kuasa 2 tambah 3x tambah 4. Cari nilai-nilai x dengan keadaan f prime x sama dengan f double prime x. Okey, dia nak cari nilai x. Okey, dengan pembezaan kali pertama sama dengan pembezaan kali kedua. Okey, kita beza dahulu fungsi kita. Okey, 3 darab dengan nombor di depan, dia akan jadi 3x kuasa 2. 2 darab dengan nombor di depan, dia akan jadi 4x. Okey, 3x, beza dapat 3. Okey, beza kali kedua pula. 2 darab 3, awak akan dapat 6x. Beza 4x, awak akan dapat 4. Okey, beza 3 dapat 0 kan. Okey, jadi awak samakan pembezaan kali pertama dengan yang kedua. Okey, awak pindah ke sana.
3x kuasa 2. Okey, 4 tolak 6 awak akan dapat negatif 2x. 3 tolak 4 awak akan dapat negatif 1. Okey, yang ni awak boleh tekan equation di kalkulator. Awak faktorkan, awak akan dapat x sama dengan negatif 1/3 dan juga 1. Okey, pemfaktoran awak kena tunjuklah berapa darab berapa dalam kurungan. Okey, itu sahaja untuk subtopik 2.3. Sebabnya pembezaannya sama sahaja dengan pembezaan peringkat pertama. Cuma awak kena beza 2 kali sahaja. Okey, seterusnya kita masuk subtopik 2.1 iaitu had dan hubungannya dengan pembezaan. Okey, untuk subtopik 2.1 ada 2 benda yang perlu awak tahu. Okey, yang pertama, menentukan had bagi sesuatu fungsi. Okey, cara untuk mengira had adalah dengan menggantikan terus nilai x ke dalam fungsi. Jadi kalau awak ganti terus dan awak dapat nilai, bermaksud itulah jawapannya. Akan tetapi ada 2 keadaan. Jika awak ganti nilai x, awak dapat 0/0. Okey, 0/0 ni bermaksud kita tak boleh nak kira lah. Tapi dia ada nilai dia. Cara dia, awak kena ubah persamaan dengan pemfaktoran. Okey, ataupun dengan darab dengan konjugate bagi pengangka ataupun penyebut. Konjugate tu biasanya ada punca kuasa lah, sama ada sebutan di sebelah bawah ataupun sebutan di sebelah atas. Kita tengoklah pengakar ataupun penyebut. Nanti kita tengok contoh. Okey, yang kedua, kalau kita dapat infinity per infinity. Okey, cara dia, kita kena bahagi setiap sebutan dengan kuasa tertinggi x. Okey, bila kita bahagi setiap sebutan dengan kuasa tertinggi x, okey, x akan berada di sebelah bawah lah. Jadi bila kita ganti dengan infinity, infinity akan berada di sebelah bawah. Jadi k tu sebarang nombor lah, pemala ataupun sebarang nombor. Sebarang nombor bila dibahagi dengan infinity, nilai dia adalah 0. Jadi bila kita ganti infinity sama dengan 0, kita akan dapat nilai dia. Kita akan dapat kira lah lepas tu. Okey, kita tengok contoh dahulu. Okey, contoh A. Okey, kira had x menghampiri 0 bagi fungsi 1/x tambah 5. Okey, tadi cikgu kata ganti terus nilai x. Okey, kita ganti terus nilai x menghampiri 0 ke dalam fungsi. Okey, kita ganti 0 di sini. Kita ganti 0 di sini, kita akan dapat jawapan 1/5. Jadi jawapan dia adalah 1/5. Bermaksud apabila x menghampiri 0, fungsi ini menghampiri nilai 1/5. Okey, memang kira dia macam tu sahaja. Kita ganti nilai x dan kita akan dapat jawapan. Melainkan kalau kita dapat keadaan 0/0 ataupun infinity per infinity, awak kena ingatlah macam mana kita nak ubah persamaan tu. Okey, B. Had x menghampiri 2 bagi fungsi 2x tambah 3. Okey, kita ganti terus 2 ke dalam fungsi. Kita ganti 2. 2 darab 2 tambah 3. Okey, jawapan dia adalah 7. Okey, C. Okey, untuk C, had x menghampiri 3 bagi fungsi x kuasa 2 tolak 9 per x tolak 3. Okey, di sini kalau kita ganti 3, okey, cuba awak ganti 3 dalam fungsi ni. 3 kuasa 2, 9. 9 tolak 9. Okey, sebelah atas dia dapat 0. Okey, kalau kita ganti 3 di sebelah bawah, 3 tolak 3. Okey, 0. Okey, bermaksud dia jadi bentuk macam tadi. 0/0. Okey, 0/0. Jadi kita perlu ubah persamaan tu sama ada dengan pemfaktoran
ataupun darab dengan konjugate. Konjugate ni biasanya melibatkan sert, iaitu punca kuasa. Okey, kita try faktor. Okey, kalau awak masih ingat, X kuasa 2 tolak 9, kita boleh faktor. 9 ni adalah 3 kuasa 2. Jadi, dia akan jadi X tolak 3, X tambah 3. Okey, kita faktor sebelah atas. Okey, sebelah bawah dia X tolak 3. Jadi, di sini kita lihat fungsi ni kita boleh hapuskan X tolak 3, X tolak 3 atas dan bawah. Jadi, hanyalah tinggal X tambah 3. Okey, jadi had X menghampiri 3 bagi fungsi X tambah 3. Okey, bila kita ganti dengan 3, okey, 3 tambah 3, okey, jawapan dia adalah 6. Okey, kalau nak tunjuk di sini pun boleh. 3 tambah dengan 3, okey, jawapan dia adalah 6. Okey. Okey, kita tengok D. Had X menghampiri 2 bagi fungsi X tolak 2 per X kuasa 2 tolak 3X tambah 2. Okey, kita cuba ganti. Cuba kita ganti 2 di sebelah atas. 2 tolak 2, awak akan dapat kosong. Okey, di sebelah bawah pun kalau kita ganti 2 kuasa 2, 4. 4 tolak dengan 3 darab 2, 6. 4 tolak dengan 6. Negatif 2, tambah 2, okey, awak akan dapat kosong juga. Okey, kita cuba faktor. Kalau fungsi biasa, kita cuba faktor. Okey, di sebelah bawah, awak cuba tekan kalkulator EQN. Okey, awak cuba tekan kalkulator, awak akan dapat sebenarnya dia boleh difaktorkan menjadi X tolak 2, X tolak 1. Okey, di sini kita boleh hapuskan X tolak 2, X tolak 2 di sebelah atas dan juga bawah. Jadi fungsi ini dia akan tinggal 1 per X tolak 1. Okey, selagi awak belum ganti nilai X, had X menghampiri 2 tu awak kena tulis lagi lah. Okey, awak tulis had. Okey, bawah ni barulah kita start ganti. Okey, bila kita start ganti barulah had X menghampiri 2 tu kita tak tulis dah. Jadi tempat X ni kita ganti dengan 2. Jadi 2 tolak 1, 1. 1 bahagi 1. Awak akan dapat jawapan dia adalah 1. Okey, kita tengok E. Okey, E pun adalah contoh kosong per kosong. Okey, had X menghampiri 2 bagi fungsi X kuasa 2 tolak X tolak 2 per X kuasa 2 tolak 2X. Okey, kita cuba faktor atas dan bawah dan kita akan cancelkan sebutan yang sama. Okey, sebelah atas awak tekan kalkulator, awak masukkan EQN, nilai A, nilai B, nilai C, awak akan dapat pemfaktoran dia adalah X tolak 2 dan X tambah 1. Okey, per di sebelah bawah ni kita boleh faktorkan X. Jadi yang tinggalnya adalah X tolak 2. Jadi kita dapati di sini X tolak 2, X tolak 2 boleh cancelkan dan tinggallah X tambah 1 per X. Okey, barulah kita boleh ganti dengan 2. Kita ganti 2 dengan 2 tepat X. Okey, 2 tambah 1, 3. Jadi jawapan dia adalah 3 per 2. Okey, kita tengok F. Okey, cari had X menghampiri negatif 2 bagi fungsi X kuasa 2 tolak 4 per X tolak 2. Okey, kalau kita ganti negatif 2 di sebelah atas, negatif 2 kuasa 2 tolak 4, awak akan dapat kosong. Akan tetapi di sebelah bawah dia bukan kosong. Okey, negatif 2 tolak 2, awak akan dapat negatif 4. Okey, kalau kosong sahaja di sebelah atas, kita tak perlu buat apa-apa, kita kira sahaja sebab ni memang boleh kira ni. Kosong bahagi negatif 4, kalau awak tekan kalkulator pun awak akan dapat nilai dia adalah kosong. Okey, yang kita kena ubahnya kalau kosong per kosong, atas dan bawah dia adalah kosong. Jadi kalau atas sahaja kosong, kosong bahagi sebarang nilai memang dapat kosong lah jawapan dia. Okey, G. Had X menghampiri kosong bagi fungsi 7 per X. Jadi bila kita ganti kosong di sebelah bawah, dia akan jadi 7 per kosong. Okey, kalau kosong berada di sebelah bawah, jawapan dia adalah takrif. Jadi
Kalau 0/0 kita kena ubah. Kalau kosong di sebelah atas memang jawapan dia kosong. Kalau kosong di sebelah bawah jawapan dia tidak tertakrif. Kalau awak tekan kalkulator memang dia akan dapat make error lah di sini ni. Okey. Okey, kita tengok H. Kita tengok fungsi yang melibatkan infinity per infinity pula. Okey, biasanya X tu menghampiri infinity, barulah kita akan dapat nilai infinity per infinity. Okey, contohnya H. Cari nilai had X menghampiri infinity bagi fungsi 2X per 4X tolak 1. Okey, jadi tadi cikgu cakap bahagi setiap sebutan dengan kuasa tertinggi X. Okey, kuasa tertinggi X di sini adalah X kuasa 1 lah. Jadi setiap sebutan awak bahagi dengan X. Okey, setiap sebutan awak bahagi dengan X, awak bahagi dengan X, awak bahagi dengan X. Okey, yang mana boleh potong X tu awak potong. Okey, di sini kita boleh cancelkan X. Okey, 4 pun kita boleh cancelkan X. Okey, tinggallah fungsi itu 2 per 4 tolak 1 per X. Okey, sekarang X berada di sebelah bawah. Okey, bila X berada di sebelah bawah, bila kita ganti dengan infinity di sini, 1 bahagi infinity, tadi cikgu dah cakap sebarang nombor bahagi dengan infinity, nilai dia adalah kosong. Okey, tadi cikgu dah cakap, mana? Ni, ni. Bahagi setiap sebutan dengan kuasa tertinggi X. Okey, sebarang nombor, pemalar, sebarang nombor bahagi dengan infinity, nilai dia akan dapat kosong. Okey, jadi di sini kita akan dapat kosong di sini. Jadi bila kita ganti 2 per 4 tolak kosong, jadi kita akan dapat jawapan dia adalah 1 per 2. Okey, kita tengok I. Had X menghampiri infinity bagi fungsi 3X kuasa 2 tambah 2 per X kuasa 2 tolak 1. Jadi bila kita ganti infinity di sebelah atas, infinity ni nilai yang besar, tak terhingga, kita tak tahu berapa kan. Jadi bila ganti dengan infinity, sebelah atas akan jadi infinity. Bila ganti infinity di sebelah bawah akan jadi infinity jugalah. Infinity per infinity. Jadi bahagi setiap sebutan dengan kuasa tertinggi X. Jadi kuasa tertinggi X di sini ialah X kuasa 2. Okey, setiap sebutan satu-satu awak bahagi dengan X kuasa 2, X kuasa 2, X kuasa 2. Okey, lepas tu awak cancel, awak potong yang mana boleh potong X kuasa 2. Okey, di sini awak cancel, awak akan dapat 3. Okey, yang ni awak akan dapat 2 per X kuasa 2. Yang ni awak potong, awak akan dapat 1. Okey, yang ni awak akan dapat 1 per X kuasa 2. Okey, jadi bila kita bahagi dengan kuasa tertinggi X, awak akan dapati fungsi tu X berada di sebelah bawah. Jadi bila kita ganti infinity di sebelah bawah, sebarang nombor bahagi dengan infinity, kita akan dapat kosong lah di sini. Jadi tinggallah 3 tambah kosong. 1 per dengan 1 tolak kosong. Jadi jawapan dia adalah 3. Okey, kita tengok J. Had X menghampiri infinity bagi fungsi X kuasa 2 tambah 3X tolak 4 per 3X kuasa 2 tolak 2X tambah 5. Jadi, bila kita ganti infinity, memang infinity per infinity lah atas dan bawah. Bahagi setiap sebutan dengan kuasa tertinggi X. Okey, di sini ada X dan X kuasa 2. Jadi, kita akan bahagi setiap sebutan dengan X kuasa 2. Okey, awak bahagi setiap sebutan dengan X kuasa 2 dan awak cancel yang mana boleh potong. Okey, di sini awak akan dapat 1. Di sini awak akan dapat 3 per X. 4 per X kuasa 2. Sini awak akan dapat 3. Sini awak akan dapat 2 per X. Sini awak akan dapat 5 per X kuasa 2. Jadi semua X sekarang berada di sebelah bawah. Senanglah bila kita ganti dengan infinity, dia akan dapat kosong di situ. Jadi 1 tambah kosong tolak kosong bahagi dengan 3 tolak kosong tambah kosong. Di kosong-kosong tu memang tak ada dah lah. Tak boleh nak kira dah kosong dah. Jadi jawapan dia adalah 1 per 3. Okey, sekarang kita tengok contoh
untuk 0/0 bagi ada set. Bagi yang ada set, kita akan darab dengan conjugate. Okay, tengok contoh K. Had X menghampiri 4 bagi fungsi X tolak 4 per punca kuasa X tolak 2. Jadi bila kita ganti dengan 4 tolak 4 kosong. Okay, punca kuasa 4 dapat 2. 2 tolak 2 kosong. Okay, 0/0. Jadi sekarang set tu berada di sebelah bawah. Bermaksud conjugate dia akan jadi, conjugate awak dah belajar sebelum ni, dia akan jadi punca kuasa X tambah 2. Okey, punca kuasa X tambah 2 awak akan darab atas dan bawah. Okey, awak kena darab atas dan bawah. Bermaksud kita tidak mengubah fungsi asal. Okey, sebelah atas dia akan jadi kurungan, darab dengan kurungan. Okey, sebelah atas awak awak jangan buka kurungan lagi, awak salin sahaja dahulu. Sebab biasanya dia boleh potong dengan sebelah bawah. Okey, awak hanya buka di sebelah bawah yang kita darab dengan conjugate dia tu. Okey, punca kuasa X darab punca kuasa X, awak akan dapat X. Okey, lepas tu 2 punca kuasa X, negatif 2 punca kuasa X tu dia cancel di situ. Okey, awak hanya darab di belakang saja. Negatif 2 dengan 2, awak darab akan dapat 4. Okey, di sini awak dapati X tolak 4, X tolak 4 tu sama. Kita boleh cancelkan dia. Okey, tinggallah sahaja fungsinya. Had X menghampiri 4 bagi fungsi punca kuasa X tambah 2. Okey, jadi kita boleh ganti 4 di sini. Punca kuasa 4 awak dapat 2. 2 tambah 2, jadi jawapan dia adalah 4. Okey, kita tengok L. Contoh L. Okey, ni fungsi asal dia. X menghampiri 0. Jadi kalau kita ganti 0 di sini, awak akan dapat punca kuasa 1 tolak 1 0. Okey, 0 di sebelah bawah, 0/0. Okey, sekarang set tu berada di sebelah atas. Bermaksud conjugate dia akan jadi sebaliknya kan. Kalau tolak dia akan jadi tambah. Jadi punca kuasa X tambah 1 tambah 1. Okey, atas dan bawah awak darab. Sama juga. Di bahagian conjugate dia tu awak buka kurungan. Yang sebelah bawah tu tak payah buka kurungan. Kita tengok nanti kita boleh potong. Okey, macam tadi set tu berada di sebelah bawah kan. Jadi kita buka kurungan di sebelah bawah. Okey, kalau yang ni set tu berada di sebelah atas, jadi kita buka kurungan di sebelah atas. Okey, punca kuasa X tambah 1 darab dengan punca kuasa X tambah 1, awak akan dapat X tambah 1, punca kuasa tu hilang. Okey, lepas awak darab nombor di belakang dia sahajalah. Sebab yang di tengah tu bila kita buka dia cancel antara satu sama lain. Okey, negatif 1 darab 1, awak akan dapat negatif 1. Okey, di sebelah bawah awak salin sahaja. X darab dengan dalam kurungan. Yang ni. Okey, yang di sebelah atas ni awak boleh buka kurungan. 1 tolak 1 ni kosong. Tinggal X sahaja di sebelah atas. Jadi X dengan X pun boleh potong bawah dengan atas. Jadi tinggallah fungsi dia macam ni sahaja. Okey, barulah kita boleh ganti dengan kosong. Jadi bila kita ganti kosong di sini, jawapannya akan dapat 1/2. Okey, itu adalah beberapa contoh soalan had. Okey, had ni biasanya jarang ditanya dalam exam. Tapi dia boleh tanya. Okey, itu saja contoh yang awak kena buat banyak lagi lah latihan untuk lagi mahirkan soalan had. Okey, untuk subtopik 2.1, perkara kedua yang perlu awak tahu adalah menentukan terbitan pertama suatu fungsi melalui pembezaan dengan prinsip pertama. Okey, prinsip pertama ni adalah pembezaan juga, tapi cara dia kita kena hafal langkah-langkah ni. Okey. Kaedah prinsip pertama ini, okey, awak guna kalau soalan minta sahaja. Kalau soalan tak minta kaedah ni, okey, kita guna cara di subtopik 2.2 sahaja yang biasa kita beza tu lah.
Melainkan kalau soalan minta. Kalau soalan minta menggunakan prinsip pertama, memang awak kena guna kaedah ni. Kaedah ni dia panjang, jadi soalan ni pun jarang ditanya dalam peperiksaan. Tapi kalau dia tanya, awak kena jawab lah. Jadi untuk soalan ni cikgu hanya akan bagi 2 contoh sahaja. Sebab dia lebih kepada awak kena ingat ni dia punya langkah-langkah. Barulah awak boleh jawab soalan. Okey, langkah-langkahnya dia ada 6. Okey, yang pertama awak kena label fungsi asal dengan nombor 1. Okey, langkah kedua, setiap sebutan Y awak kena tambah dengan delta Y dan sebutan X awak tambah dengan delta X. Okey, ni kita panggil delta. Delta Y, delta X. Okey, yang ketiga, awak buka kurungan. Lepas tu awak label persamaan yang awak dapat tu dengan persamaan yang kedua. Okey, seterusnya langkah yang keempat. Persamaan yang kedua tadi, awak tolak dengan persamaan yang pertama. Okey, langkah kelima. Setiap sebutan awak bahagi dengan delta X. Dan yang keenam, barulah kita kira dy per dx sama dengan had delta x menghampiri kosong. Prinsip pertama ni bermaksud pembezaan kali pertama. Cuma kita menggunakan kaedah dia ni. Kaedah prinsip pertama ni lah. Kaedah prinsip pertama ni. Langkah-langkah dia. Okey, kita tengok contoh dulu. Baru kita faham. Okey. Contoh 3. Okey. Contoh 3, muka surat 36. Cari dy per dx dengan menggunakan prinsip pertama. Okey, di sini dia sebut prinsip pertama. Bermaksud yang 6 langkah tadilah. Okey, biasa dia akan sebutlah prinsip pertama. Okey, bagi fungsi, okey, cikgu ambil B. Contoh B, y sama dengan 3x kuasa 2. Okey, kalau kita beza kaedah biasa, 2 kita darab dengan nombor di depan. 2 darab 3, 6. X berkurang 1. Awak akan dapat jawapan dia adalah 6x. Okey, memang jawapan dia 6x. Tapi menggunakan prinsip pertama, jalan kira dia panjang sikit dan memang akan dapat 6x. Tapi kalau awak guna pembezaan biasa, awak tak dapat markah lah sebab dia suruh menggunakan prinsip pertama. Okey, kita cuba tengok kaedah dia. Sambil awak tengok dia punya langkah-langkah tadi. Okey, langkah pertama, fungsi asal, label fungsi asal dengan nombor 1. Okey, fungsi asal awak label dengan nombor 1. Okey. Cikgu kira baliklah sebab kalau tak aku tak faham. Okey. Langkah kedua. Okey, maaf. Langkah kedua, setiap sebutan y awak tambah dengan delta y dan x awak tambah dengan delta x. Okey, dia akan jadi y tambah delta y. Setiap y tambah dengan delta y. Okey, x awak tambah dengan delta x kuasa 2. Okey, langkah ketiga, buka kurungan dan label dengan nombor 2. Okey, kita buka kurungan. Okey, kita buka kurungan yang ni kuasa 2 ni. Okey, x kuasa 2 awak akan dapat x kuasa 2. Okey, darab semua. 2 darab x darab dengan delta x. Awak akan dapat 2x delta x. Okey, lepas tu delta x kuasa 2 awak akan dapat delta x kuasa 2. Okey, tu step yang ketiga. Okey, buka kurungan. Okey, darab masuk 3 pula. Okey, boleh nampak darab masuk 3 pula. 3x kuasa 2 tambah 6x delta x
tambah 3 delta X kuasa 2. Okey, nak label dengan nombor 2. Okey, step yang keempat, persamaan yang kedua tolak persamaan pertama. Okey, persamaan nombor 2, persamaan pertama. Awak tolak bermaksud awak potong, awak cancel sebutan yang sama. Okey, Y tolak Y. 3X kuasa 2 tolak 3X kuasa 2. Okey, itu sahaja. Okey, tinggallah delta Y sama dengan 6X delta X tambah 3 delta X kuasa 2. Okey, jadi step yang kelima. Setiap sebutan bahagi dengan delta X. Okey, setiap sebutan awak bahagi dengan delta X. Okey, ni boleh potong. Ni ada kuasa 2, boleh potong satu atas, potong satu bawah. Jadi tinggallah delta Y per delta X sama dengan 6X tambah 3 delta X. Okey, step yang keenam. Step yang keenam, kira. Jadi barulah kita boleh kira dy per dx sama dengan had delta X menghampiri kosong bagi fungsi 6X tambah 3 delta X. Okey, nampak? Oh, tak nampak, sorry. Okey, kira itu step yang kelas. Okey, jadi kita kira delta X menghampiri kosong bermaksud okey, ni sini kosong, awak akan dapat jawapan dia adalah 6X. Okey, ni kena buat latihan banyak sikit, praktis banyak kali. Ni yang cikgu dah kira panjang-panjang ni. Cuma takut awak tak faham maksud dia ni. Okey, awak ikut je step di atas, sebelah atas, awak akan dapatlah jawapan dia. Okey, kita tengok satu lagi contoh. Okey, seterusnya contoh yang kedua, latihan kendiri 2.2, muka surat 37. Okey, diberi Y sama dengan 2X kuasa 2 tolak X tambah 7. Cari dy per dx dengan menggunakan prinsip pertama. Dia mesti sebut prinsip pertama, barulah awak guna yang ada 6 step tadi. 6 langkah tadi. Okey, kalau kita beza macam biasa, kita beza macam biasa dulu untuk cek jawapan kan, nanti jawapan akhir. 2 darab 2. Jadi kalau awak beza macam biasa, awak akan dapat 4x tolak 1. Jadi memang jawapan dia 4x tolak 1. Okey, cuma jalan kira menggunakan prinsip pertama ni panjang. Okey, kita cuba tengok menggunakan langkah-langkah tadi. Okey, langkah pertama, label fungsi asal dengan nombor 1. Okey, awak tulis fungsi asal, awak labelkan dengan nombor 1. Okey, sebutan Y tambah dengan delta Y dan sebutan X tambah dengan delta X. Setiap sebutan X dah. X awak tambah dengan delta X. X tambah dengan delta X dalam kurungan. Okey, seterusnya step yang ketiga, buka kurungan dan label dengan nombor 2. Okey, kita buka kurungan. Kuasa 2 ni cikgu dah ajar. X kuasa 2 dia akan jadi X kuasa 2. Darab semua. 2 darab X darab delta X. Dia akan jadi 2X delta X. Delta X kuasa 2 kita akan jadi delta X kuasa 2 di sini. Dalam kurungan cikgu letak delta X. Okey, di sini bila buka kurungan dia akan jadi tolak X tolak delta X. Okey, tambah 7. Okey, ni buka kurungan lagi. 2 darab masuk setiap satu. Dia akan jadi 2X kuasa 2. 4X delta X. 2 delta X kuasa 2. Okey, label dengan nombor 2. Okey, lepas tu persamaan yang kedua tolak persamaan pertama. Ni cikgu gabung terus ni. Okey. Persamaan kedua yang ni tolak dengan persamaan yang pertama. Bermaksud awak kena hapuskan semua yang ada di yang nombor 1 tu. Y dengan Y. 2X kuasa 2 dengan 2X kuasa 2. Okey, lagi. Negatif X dengan negatif X.
7 dengan 7. Okey, step yang kelima, setiap sebutan bahagi dengan delta X. Okey, lepas tinggal yang tak potong tu, awak bahagi dengan delta X. Awak bahagi dengan delta X. Awak bahagi dengan delta X. Bahagi dengan delta X. Okey, boleh potong lagi. Ni cikgu ringkaskan. Bila awak dah mahir, awak boleh ringkaskan lah. Awak bahagi dengan delta X. Ni boleh potong. Boleh potong. Tinggal lah. Delta Y per delta X, awak akan tinggal 4X tambah 2 delta X tolak 1. Okey. Lepas tu kita kira step yang ke-6. Kira dy per dx. Had delta X menghampiri kosong. Okey, kita ganti kosong di sini. Awak akan dapat jawapan dia 4X tolak 1. Okey, yang ni memang awak kena hafal dia punya langkah-langkah. Okey, untuk 2.1 ada 2 benda yang awak perlu tahu. Yang pertama, nak menentukan had, ganti terus nilai X ke dalam fungsi. Okey, terus dapat jawapan. Okey, jika awak dapat 0/0, awak kena buat faktor ataupun darab dengan conjugate. Ataupun kalau soalan tu melibatkan infinity, memang dia jadi infinity per infinity. Awak kena bahagi setiap sebutan dengan kuasa tertinggi X. Okey, sebarang nombor bahagi dengan infinity, awak akan dapat nilai dia kosong. Okey, seterusnya yang kedua, awak perlu tahu. Okey, menggunakan prinsip pertama, guna kaedah ni apabila soalan minta saja. Kalau dia tak minta, awak beza macam biasa. Yang ni memang awak kena hafal ni. Hafal dan kita buat soalan tu berulang kali, awak akan ingatlah step dia. Tak ada benda lain lah. Ni memang kena hafal lah. Tampal di dinding. Tengok banyak kali dan buat banyak kali. Yang ni pun jarang ditanya. Tapi kalau dia tanya, memang awak kena guna kaedah ni lah. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Kita dah habis 2.3 dan 2.1. Okey, seterusnya nanti cikgu akan bagi penerangan untuk 2.4 pula. Okey, sekian. Terima kasih.